Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya selaku pembentang Nur Fendi bin Mahidin yang mengikuti kursus sarjana pengajian Islam. Nama matematik saya CG S02413525 dan bersama dengan pensyarah saya adalah Profesor Maria Dr. Muhammad Khairi bin Haji Osman. Tajuk saya pilih untuk pembentangan saya atau proposal tesis saya nanti ialah keberkesanan kaedah touch and go dan juga perisian permainan krem dalam menghafal kosakata surah lazim dalam Al-Quran. Okey, latar belakang proposal saya ini ialah saya menggunakan sumber daripada dua, iaitu Al-Quran, terjemahan secara harfiah Al-Furqan dan juga Quran Iraq yang dikeluarkan oleh pihak JAKIN. Kedua-dua ni mendapat autoriti lah daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Seterusnya, penggunaan PAK 21 atau pembelajaran abad ke-21 iaitu touch and go dan juga teknologi terkini lah permainan dalam bentuk internet dalam talian iaitu krem. Dan juga saya menggunakan kaedah tradisional. Tiga kaedah yang digunakan. Okey, pernyataan masalah pada tahfiz ini kita dapati daripada sumber Metro dan juga daripada Twitter, dalam FB pun ada berita berkenaan dengan pelajar tahfiz hanya menghafal teks Al-Quran tanpa memahami maknanya. Ada yang netizen tu yang agak ketara lah dia punya komplain. Tapi saya ambil ini yang positif, saya ambil secara positif ya. Walaupun dia komplain tu maknanya ada kebaikan sebenarnya. Dan pengalaman saya pun memang betul berlaku di pusat tahfiz ni memang mereka menghafal saja. Mereka tidak ada silibus atau mata pelajaran yang memahami makna Al-Quran itu sendiri. Mereka yang sekolah kebiasaan bila mereka menggunakan bahasa Arab saja tengah-tengah. Tapi bahasa Arab lebih kepada komunikasi dan bahasa Arab itu telah bercampur dengan bahasa perkataan bahasa Inggeris dan juga bahasa asing lah. Adapun Al-Quran teksnya ialah dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh Allah sehingga kiamat tidak akan berubah. Jadi apa yang kita pelajari dalam kamus Al-Quran ini ialah hanya kosakata yang melibatkan perkataan Al-Quran saja. Okey, objektif kajian ialah kena pasti teknik yang mudah bagi pelajar, yang cepat bagi pelajar sebab tadilah kesudukan mereka untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita memerlukan satu mata pelajaran yang boleh mengajar mereka dengan berkesan, dengan efektif. Okey, signifikan kajian antaranya pertama ada 4 sini. Pertama, dapat memahami makna Al-Quran itu sendiri ketika mereka menghafal dan dapat membantu untuk mereka mewakaf berhenti ketika bacaan ataupun untuk mereka menyambung balik bacaan tersebut. Dan yang ketiga adalah dapat membantu memantapkan hafazan mereka. Kadang-kadang ada ayat yang sama yang mungkin mereka boleh bertukar. Maka mereka jadi iman ke apa semua boleh bertukar. Tapi bila mereka memahami mana, insya-Allah mereka akan boleh mengingati ayat tersebut. Contohnya ayat innal ladzina amanu. Banyak kita jumpa ayat ni. Boleh bertukar. Okey, yang keempat adalah dapat menghayati makna dan tadabbur ayat Al-Quran itu sendiri. Itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala turun Al-Quran pun hanyalah untuk kita menghayatilah, untuk memahami dan juga mengamalkannya. Okey, seterusnya limitasi kajian. Kajian ini untuk pelajar tahfiz saja, tahfiz di okey, saya menggunakan 3 surah saja. Surah lazim, surah Al-Qari'ah, surah Al-Adiyat dan surah Al-Zalzalah. Dan surah ini termasuk dalam surah lazim Surah lazim yang biasa digunakan oleh masyarakat kita lah. Terutamanya pelajar tahfiz ni lagilah. Mereka telah semua pelajar responden yang terlibat ni semua menghafal dengan baik 3 surah ni. Dan yang kedua ialah sekolah ni mesti memiliki kemudahan aplikasi gadget dan juga liputan internet yang baik. Sebab ada perisian krem tadi dia menggunakan permainan atas talian. Jadi alhamdulillah di sekolah ini mereka mempunyai liputan internet yang sangat baik lah. Okey, yang ketiga, tempoh masa diberikan 2 minggu untuk setiap surah. Surah untuk kita tengok dia punya ni lah prestasi dia. Okey, seterusnya definisi istilah yang antara yang digunakan ialah teknik pembelajaran, kosakata, pembelajaran abad ke-21, touch and go ni ialah antara modul dalam pembelajaran abad ke-21, permainan dalam talian, krem, teknologi. Lepas tu yang ketiga ialah kaedah tradisional. Kaedah tradisional ialah kaedah chalk and talk. Biasalah guru akan menerangkan, bertanya kepada pelajar hanya di whiteboard. Di whiteboard saja. Komunikasi di antara guru dengan murid dan murid jawab soalan guru. Itu saja tradisional. Okey, seterusnya objektif sorotan kita tengok yang untuk menghasilkan teknik pembelajaran yang lebih kreatif dan inovasi. Kalau tengok sini saya telah membuka satu laman web dalam YouTube selaku YouTuber lah kira. Dan channel YouTube iaitu Ustaz Fendi TV2. Di sini banyak ada surah-surah lazim lah. Jadi sini saya menggunakan 3 surah tadi saja. Untuk pelajar mereka akan buka lepas tu di link saya ni, di ruang komen ni saya akan letak link untuk pelajar masuk dan mereka akan jumpalah perisian ni permainan game ni. Mereka boleh pilih dan mereka pilih surah yang 3 tadilah yang mengikuti pembelajaran. Dan ini bentuk permainan tersebut. Mereka kena match Contohnya dalam surah Al-Zalzalah ada perkataan idza. Mereka cari apa maksud idza. Idza sini ada perkataan.
Contohnya apabila lah, bila betul okeylah. Apabila salah mereka akan dikunci. Dikunci lambat sikit masa dia. Jadi permainan ini agak menarik sebab bila dia ingat dengan cepat maka masa mereka akan jadi lebih pendek. Lebih pendek itu lebih baiklah. Maknanya dia ada mata dia. Jadi menyebabkan pelajar itu berlumba-lumba untuk dapat markah yang untuk mata yang tinggi, maka mereka kena lebih cepatlah. Di situ akan proses ingatan memori itu akan lebih cepatlah. Seterusnya teknik pengajaran yang lebih kreatif dan inovasi. Okey, ini touch and go. Kita hampir Yang kedua menghabiskan surah Al-Zalzalah. Jadi saya akan panggil pelajar ke depan, mereka akan tampal. Kat sini saya ada, saya akan bagi mereka secara rawak lah. Dan mereka akan tampal di ruang-ruang yang masyarakat keluarkan. Pada mereka beri lah. Wah, ni kita banyak sangat kali jumpa dah. Tak tahu lagi, tak tahu. Yang kuning ni kata haraf. Apa lagi yang itu? Yang hijau ni Wah, dan kata yang biasa kita jumpa. Alhamdulillah. Dan mereka datang dari cara kumpulan. Ada belakang? 2-3 orang lah. Dan mereka boleh berbincang lah. Ini untuk mewujudkan komunikasi di antara pelajar lah. Sesama pelajar. Okey, seterusnya huraian konsep untuk pelajaran Rabak 21 seperti kita tahu Kementerian Pendidikan telah menggunakan Rabak 21 inilah konsepnya lebih supaya pelajar tu mereka boleh berkomunikasi, boleh bertukar fikiran sesama mereka, tolong menolong, dan guru sebagai pemudah cara saja, pemudah cara, facilitate saja. Kemudian untuk memahami makna kosakata ini kita tengok daripada ujian lah yang kita buat. Kita tengok bilangan berapa yang mereka hafal. Di situ kita boleh tahulah mantapan mereka. Kalau yang permainan tadi kita akan buat lah. Kita akan buat ujian pasca dan juga pra dan pasca. Di pasca kita tengoklah kesan dia. Di situlah kita boleh tahu kosakata yang mereka telah hafal, telah ingat. Okey, seterusnya teori dan hipotesis antara kajian Moy dan Nation 2008 mendapati menghafal strategi yang paling biasa digunakan dalam kajian. Ini memang begitu untuk bahasa-bahasa asing ini memang gitulah. Yang dipelajari. Yang kedua, Lawson dan Hogan tahun 1996 berpandangan, okey. Prosedur untuk menghuraikan. Maknanya kita bukan menghafalkan saja. Macam surah tadi, surah Al-Zalzalah, guru akan terang dulu apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Dan surah Al-Zalzalah tentang kiamat, kejadian yang berlaku sebelum daripada peristiwa bumi dihancurkan dan juga selepas daripada peristiwa bumi dihancurkan. Kita akan terang pada pelajar lah, supaya mereka tahu dulu secara keseluruhan, lepas tu baru mereka boleh menghafal makna perkataan tersebut. Jadi yang seterusnya teknik pengajaran akan mempengaruhi memori murid dalam menghafal makna kosakata. Memanglah sangat mempengaruhi. Seterusnya kajian terkini yang berkaitan dengan kamus Al-Quran ini. Pertama saya tengok kebanyakan tidak ada, setakat ini tak banyak lah ada, sangat minima. Okey, yang ada kita tengok pada teori ialah lebih kepada bahasa asing lah, teknik belajar asing, iaitu penutur bukan jati. Kaedah itu kita boleh guna sama dengan bahasa asing juga. Mana perkataan yang tak pernah kita guna, kita cuba hafal untuk kita gunakan, kita ingatlah. Yang kedua, yang ini saya tengok banyak lagi sikit, iaitu berkenaan teknik mempelajari bahasa Arab. Sebab kamus bahasa Quran ni, bahasa Quran adalah bahasa Arab ya. Cuma perbezaan saya sebut tadi lah. Bahasa Arab kamus dia lebih terbuka lah. Mungkin telah bercampur dengan bahasa asing Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian, banyak teknik-teknik itu saya ambil daripada jurnal-jurnal yang telah dikeluarkan dalam untuk teknik pengajaran bahasa Arab lah. Kemudian yang ketiga, silibus tadabbur Al-Quran bukan hanya hafal Quran semata-mata. Ada terdapat juga beberapa jurnal, banyak juga jurnal yang menciptakan tentang tadabbur Al-Quran, dan lebih kepada tadabbur lah, bukan makna secara harfiah seperti yang kita itu kamus Al-Quran ini. Okay, seterusnya huraian reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan soalan subjektif soalan pra dan juga soalan pra ujian dan juga pasca ujian untuk kita melihat keupayaan pelajar menghafal tadi. Saya bagi dalam bentuk soalan subjektif lah. Subjektif Kita bentuk A dan B, ada bahagian A dan bahagian B. Okey, seterusnya huraian populasi. Saya menggunakan saya selaku guru yang mengajar di sini saya sendiri yang mengajar kamus bahasa Al-Quran ini untuk kelas tingkatan 2 di Tafsir Tarbiyah ni. Jadi saya pecahkan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan kawalan, itu kelas 2 asing, dan satu lagi kelas rawatan itu kelas Ibn Kathir. Okey, ini ialah huraian instrumentasi kajian, iaitu pra ujian. Kemudian pelajaran dalam kelas, ini kita akan menggunakan ada juga untuk pelajaran teknik dalam kelas. Kemudian pasca ujian, di situ kita dapat keputusan lah. Kita akan bandingkan antara pra ujian dengan pasca ujian. Di situ kita boleh tengok lah. Okey, seterusnya isu kesahan dan juga keboleh percayaan. Okey, pertama kajian ini dilakukan sendiri oleh pengkaji. Saya sendiri yang buat uji kaji ini, tanpa melibatkan guru lain. Yang kedua, jadual surah yang akan dihafal tidak maklum pada murid. Kalau kita maklum, dihafal pada awal lah. Jadi kita tak maklum jadi kita terus bagi surah tersebut, baru kita boleh tengok kejituan lah dalam keputusan kita untuk pra dan juga pasca ujian tadi. Okey, seterusnya penambahbaikan ialah masa yang diperuntukkan. Setakat ni pihak sekolah hanya memberi satu masa je. Satu masa 30 minit. Jadi masa tu agak terhad lah untuk belajar ingat apa semua. Kalau diharap boleh dapat 2 masa lebih lagi baiklah 1 jam. Seminggu.
Okey, ini antara keputusan yang saya perolehi dalam prosedur atau mengambil data daripada pelajar, iaitu ini ialah sebelum mereka mengikuti teknik pembelajaran tersebut. Okey, ini keputusan dia. Kalau kita tengok kelas 2 IA tadi, kumpulan kawalan tadi, mereka menghafal, tak ada yang dapat A pun. Hanya B, C dan D. Masih lagi tidak menghafal perkataan tu ya. Mereka mengerti bahasa Arab. Okey, kalau di yang kelas rawatan ni, kita tengok agak mudah lah. Okey. Bila kita mengajar mereka, itu pasca ujian, bila kita menggunakan teknik tradisional, tengok dia punya tu dia akan meningkat. Tak ada yang tak lulus pun tak ada dah. Alhamdulillah. Dan mereka telah melonjak. Melonjak dengan baik lah. Saya tengok sini ada dapat A dah. Ni kumpulan kawalan lah. Dan yang ni, kalau kita tengok kelas yang kelas rawatan, mereka meningkat juga. Ada yang masih lagi tak lulus, tapi dah meningkat lah. Daripada sini, kita tengok, dah meningkat. Dah meningkat. Okey, seterusnya saya juga memberikan grade sini. Grade ni untuk yang dapat A, grade B dan C nanti lah. Okey, ini untuk soalan. Soalan A, 20 soalan subjektif. Soalan ini lebih kepada makna perkataan tadi lah dalam surah-surah tersebut. Okey, B ni lebih kepada kecenderungan mereka lah. Contohnya saya tanya, kaedah manakah mereka minat? Contohnya lah. Kita satu ni kita tengok sini, tapi yang ramai minat C. C ni lah permainan krem ramai. Tradisional pun ada juga 2 orang, tak ramai. Biar 7 orang. Okey, apakah pengajaran menghafal makna kosakata menyebabkan murid mudah faham makna Al-Quran? Okey, yang kita tengok sini. 100% solid ya. Bahawa memang akan membantu hafalan mereka. Ya. Seterusnya yang ketiga, kaedah pelajaran yang saya sukai, itu bersama sendiri ataupun bersama guru atau bersama rakan. Kalau tengok sini 15 orang, suka bersama guru lagi. Mereka mungkin masih terikat dengan guru lah. Yang sendiri ada 2 orang dan juga yang bersama kawan 3 orang. Lokasi sesuai untuk menghafal makna kosakata dalam Quran, ada bilik darjah. Okey, 11 orang. Yalah sebab kena guru kan tadi. 11 orang. Di rumah pun ada juga 6. Dan juga yang ketiga itu luar rumah ni mungkin di luar lah. Mungkin di tasik ke, di tepi sungai ke, mungkin gitulah. Taman rekreasi. Atau mungkin juga di perpustakaan. Okey, ini jadual saya, pelan kajian saya buat ikut jadual ni. Menggunakan tradisional, tasenggo dan juga permainan keran. Okey, untuk kelas ni saya menggunakan 6 minggu lah. 8 minggu 6 minggu secara formal lah. Okey, ini kelas yang diberikan 2 asim, 2 IK ni surah Al-Qari'ah. Kemudian minggu 3 dan 4 surah Al-Adiyat, surah Al-Zalzalah. Okey, seterusnya selesai alhamdulillah. Selesainya pembentangan inilah teknik macam mana teknik pembelajaran 2 teknik yang diperkenalkan tadi, insya-Allah dapat membantu pelajar. Saya tengok sangat meningkat keputusan pelajar untuk menghafal makna Quran. Alhamdulillah, setakat itu dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.